Wassalam, Dil. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Zul. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kira 2 jam, jadi kita lihat dulu pasaran. Bagi mereka yang entry untuk GBP AUD ya, jadi alihkan stop loss anda kepada level ini, kepada entry ya. Alihkan stop loss anda kepada entry yang tambah spread tu ya. Sebabnya ini mungkin akan membuat double. Maksudnya ini mungkin akan membuat nampaknya ini nampak seperti structure flat, tetapi di sini tak nampak macam flat Ini tak nampak macam flat. Tak apa. Ini lain kali kita cover Saya bila kita cover mengenai indikator ni, tanya macam mana kita nak identify dia flat atau tak flat daripada indikator. Wassalam, Kimi. Daripada indikator stokastik terutamanya. Jadi ini nampak seperti A, B atau C, tetapi disebabkan oleh apa yang kita nampak dekat indikator, ini adalah masih lagi WXY, di mana sini akan buat macam ni. Okey. Jadi alihkan stop loss anda kepada entry. Boleh? Ideal untuk entry yang ni, seperti yang kita ceritakan semalam, adalah sekiranya dia break 5 atas ni ya. Sebab sekarang ni kita baru saja ada ini 1, 2 dan 3 breakout ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia reverse besar. Dia dah habis. Okey, itu masih ada kemungkinan. Untuk kita tolak kemungkinan berkenaan adalah sekiranya dia break ini ya. Faham yang ni, Zul? Ya, kalau dia break high yang ini, then kita tahu bahawa ini merupakan structure korektif. Structure korektif tak boleh habis dengan 5. Dia sekurang-kurangnya akan ada 7. Jadi low ini adalah tempat kita entry. Jadi sekurang-kurangnya dia buat 7. Paling kurang pun. Okey, ini apa yang kita ceritakan semalam. Just in case siapa-siapa yang entry di sini ya, alihkan stop loss anda kepada tempat entry, sebab ini mungkin membuat macam ni. Sebelum naik balik Faham? Tak apa. Kalau ini kena stop, ini kena BE. Kalau ini kena BE, jangan entry lagi. Kita akan tunggu high di sini. Ini caranya untuk anda, kalau saya sebut bagi mereka yang agresif, seperti kita cerita semalam, bagi mereka yang agresif, ini tempat entry dia. Bagi anda yang lebih konservatif, anda tunggu dia break 5. Then pullback, itu adalah tempat entry dia. Ni yang kita ceritakan semalam. Ini sebab kenapa saya nyatakan yang ini, sebab AUD JPY AUD JPY dijangka membuat double. Ini tak sampai 100%. Jadi kita masih ada kekuatan untuk AUD, GBP AUD. Faham? Okey, tu sebabnya ini mungkin dah lengkap, ataupun satu lagi low, 1, 2, 3, 4, satu lagi low sebelum naik ke atas. Okey. Satu lagi adalah kepada AUD US dollar. AUD US dollar masih ada room untuk bergerak ke atas. Okey, now
kita ada data CPI semalam yang keluar lebih rendah kecuali core CPI year on year. Lain daripada itu keluar lebih rendah daripada jangkaan. Maksudnya ke arah FOMC pada malam ini. Tengah malam ini, 15 bulan. Tengah malam ini ke arah FOMC, kita ada dua benda yang agak bercampur. Okey, kita ada dua benda yang agak bercampur. Pertama adalah kepada data inflation. Inflasi menunjukkan bahawa whatever Fed buat dah berjaya menurunkan demand. Apa yang diorang cuba crush ataupun cuba lawan adalah untuk turunkan demand. Jadi Fed punya polisi berjaya menurunkan demand. Ingat inflation ni ada dua. Satu adalah demand driven punya inflasi, satu yang disebabkan oleh orang membeli. Naik harga, orang tetap beli, menyebabkan harga makin naik. Okey. Yang kedua adalah supply. Supply ni tak lagi habis cerita. Okey, bahagian ini Fed tak dapat nak kawal. Ini adalah apa yang government buat, trade agreement, perjanjian apa-apa juga tax insentif kepada pelabur, kepada mereka yang buka kilang. Jadi bahagian ni tak lengkap lagi. Sebab itu anda dapati kalau anda baca kepada analisa bank, biarpun FOMC melihat kepada data-data ni dah berjaya, tetapi ekonomi masih dijangka tak elok. Waalaikumsalam. Ustaz, disebabkan oleh faktor kedua ni, ni tak settle lagi. Okey, ni yang pertama. Data ni turun. Jadi FOMC okey. Maksudnya mungkin pada mesyuarat pada yang bermula semalam dan hari kedua pada hari ini dijangka akan lebih neutral. Itu yang pertama. Ada bahagian kedua. Ingat Fed, siapa ingat Fed apa dia punya kerja? Yes, lebih. Fed apa dia punya two prong ataupun dua fungsi utama dia. Yang pertama adalah price stability. Itu faktor inflation. Harga tak boleh jatuh lebih sangat, tak boleh naik lebih sangat. Harga dan dia punya long term punya target adalah inflation berada sekitar 2%. Mana nak dapat maklumat-maklumat ni? Pergi kat website dia. Bank of England ada, RBA ada, RBAZ. Baca kat situ. Okey. Yang kedua adalah menyediakan full employment. Apa yang dimaksudkan dengan full employment? Siapa tahu? Tiap-tiap tahun pada bulan 1 tu, kita buka dekat Fed tiap-tiap tahun bulan 1 ke bulan 2. Baca yang ini something yang saya akan baca saya tak peduli sangat pasal apa pasal fundamental. Baca. Okey. Tiap-tiap tahun dia akan keluarkan benda ni. Statement on longer run goals and monetary policy strategy. Okey, ni. Tiap-tiap tahun bulan 1 dia akan keluarkan. Okey, sepanjang tahun ni kita akan laksanakan polisi-polisi ni dengan long term target apa? Tu dia. Jadi ini adalah dia punya ni lah. Dia punya PDF. Baca kat sini dia nyatakan apa maksud dia dengan inflation ya, harga yang ni tu yang saya dapat 2%. Faham? Ni tak berubah, ni berapa tahun dah kat sini. Adalah tukar sikit-sikit. Nampak? Dan kalau dia katakan full employment, okey,
full employment disebabkan oleh COVID-19 punya data, dia tak nyatakan dekat sini ya. Dia tak nyatakan dengan jelas, tapi lazimnya bila kita bercakap mengenai full employment, unemployment rate berada di bawah kadar 5%. Tu adalah Fed punya ni ya. Mana? Ni rasanya tak ada. Inflation 2%. Ni tak ada. Disebabkan oleh faktor ni. Saya baca bulan 1 hari tu, nak ingat dia. Ni hari ni baru buka balik. hari ni baru buka balik ya. Saya tak suka nak prepare, saya tak suka nak scripted sangat. Yus, waalaikumsalam. Okey, jadi menyedari benda tu, soalan saya. Ini faktor employment. Kita ada, ingat tak data NFP hari tu? Yus. Employment masih lagi positif. Faham? Employment masih lagi tinggi. Ini boleh menyumbang kepada faktor inflation sebab ini masih lagi menyumbang kepada faktor inflasi ya. Jadi FOMC tengah malam nanti, malam ni football habis pukul 1. Tak payah tunggu pukul 3. Tak payah. Ya. Saya menjangkakan berdasarkan apa maklumat yang kita ada sekarang ni, ke arah data inflasi, ke arah FOMC, US dollar akan terkesan dengan data CPI masih lagi ke atas. Pasaran masih lagi positif. Dan di sini akan decide. Whether kita akan ikut yang hijau yang kita ceritakan sebelum ni, sama ada yang hijau yang kita ceritakan sebelum ni, 1, 2, dan kita berada dalam 3, ataupun 1, 2, 1, 2, itu terlalu agresif lah. 1, 2 dan 3, ataupun kita mengikut apa yang kita tandakan sekarang, 1, 2, 3 ke bawah, lepas tu baru dia naik. Okey, ni yang kita mapkan sekarang. Ataupun tiba-tiba FOMC terlalu agresif, di mana sini akan buat 3 lekuk lagi ke bawah. Boleh. Kenapa CPI bagus semalam naik, lepas tu jatuh balik? Entah, saya tak tahu. Orang ambil untung kot. Yang utamanya FOMC. Malam tadi, wassalam Nabil, malam tadi, sebab itu saya duk kata, indeks jangan trade dia. Belum masanya untuk anda trade indeks. Belum masanya. Finally, indeks dah break high yang, dah break trend line ni. Apa maksudnya? Jadi whatever it is, structure di sini lengkap. Okey? Dia dah break trend line ni. Jadi whatever it is, structure sini lengkap. Faham? Daripada sudut teknikalnya, suatu saya kata, don't trade index. Ada nampak dia break, oh aku nak buy. Jangan, dia turun. Sini dah motif. Sebelum ni, kalau tanya Kimi, sebelum ni kita lukis ke bawah. The only sebab kita lukis ke bawah adalah disebabkan oleh US dollar. Dengan U-shape punya movement, saya tak terkejut bila dia break out ke atas. Tak ada apa. Nothing. That is nothing. Ya, dekat kawasan ni, anda tak trade kawasan ni. Ini, setakat ini kita nampak 3. Setakat ini kita nampak 3. Boleh tak structure ni, saya buat dia sebagai 3. Dan turun 5. Boleh tak? Iaitu structure flat. Di sini. Ini 1.
Ni 2, ni 3, ni 4, ini 5. Lepas tu kita ada structure flat. Baru dia ke atas. Semasa ni, anda tak ada sequence. Faham tak? There is no sequence yang kita boleh trade. Tak ada sequence. Tak ada siri yang kita boleh trade. Ya? Indeks lepak tepi dulu. Kalau anda nak trade, anda pergi short benda-benda seperti seperti tech sector. Kan? Benda-benda seperti benda-benda seperti ni. Microsoft, Tesla, apa semua. Tesla buat new low malam tadi. Tesla jatuh. Kan? Betul tak Nabil? Kita cerita benda ni, ada tak saya sebut? Dari minggu lepas saya sebut benda ni. Microsoft break ke atas. Ya, kalau break ke atas macam ni, kita extendkan legacy. Faham? Ya, ini satu, dalam ni, dalam yang kecil. 1, 2, 3, 4, kita sedang buat 5. Okay. Ni tak dapat nak entry sebab dia adalah flat. Cumanya masih ke bawah. Apple. Tak ada apa. Nothing. Kita ada satu lonjakan semalam, lepas tu jatuh balik. Nothing. Kenapa dia tak naik kan? Apa? Tak ada. Tak ada apa. Google. Buka market, up, lepas tu jatuh balik. Ni. Buka market, naik, jatuh balik. Nothing. Yeah? Kalau kita tengok price action, the only sebab saya masih lukis ini ke atas adalah US dollar dan ini tak perlu buat atas. Tak perlu. Dah boleh jatuh dah. Dalam structure flat ataupun kita paksa dia sebagai 1, 2, dalam-dalam ni 3, 4, 5, turun ke bawah. Bukannya untuk sell, tak ada sequence. Selagi dia tak buat benda ini, dia tak ada sequence yang kita boleh trade. Tak ada. Ini satu price, satu price. Dia tak ada ini. Dan baru anda ada low, high, higher low, higher high. Syarat dia kena break. Kawasan ni tak ada apa. Nothing. Dia nak buat apa, buatlah sukati dia. Okay. Boleh? Di sini kita ada dia batalkan divergence. Satu kita masih up kan. Ini mungkin buat macam ni tau. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Naik satu lagi. Baru dia turun. Either dia habis kawasan kita tandakan ataupun satu lagi high. Sebab setakat ini tak ada divergence. Kita pergi time frame yang lebih besar lagi. Dekat daily dah menunjukkan divergence. Jangan trade dia. Don't trade dia. Tak ada apa. Ataupun dia dah habis kat sini. Tak nampak. Benda tu tak nampak. Lepas tu kita ada flat. Nothing. There is nothing yang anda boleh buat dekat sini. Okay. Lupakan indeks dahulu.
lupakan. Tak payah nak trade dia. Yang anda boleh trade adalah yen pair. Dah kenapa indeks naik, yen pair turun semalam? Nampak tak? Waktu news semalam, indeks naik, yen pair jatuh. Sebab ZN. Tapi tak apa. Ni tak perlu buat ke atas. Saya boleh paksa dia macam ni, Sunbi. Kalau nak lukis lah. Dan turun ke bawah. Nampak? Terus setakat lukis elliott wave lah. Ataupun 3 kat sini. 3, 4, 5, lepas tu jatuh. Tak salah daripada sudut elliott wave. Cumanya dia tak ada divergence. Ni tak ada divergence. Nampak? Dia break. Possibility yang ini adalah dia ikut US dollar. Faham tak? Apa maksud saya dia ikut US dollar? Ini adalah A, B, C flat 1. Ni 2. Sini adalah A, B, C 3. Ni 4. A, B, C 5. Iaitu 3, 3, 3, 3 dan 3. Diagonal. Faham? Ni yang kita lukis untuk US dollar. Dekat structure sini. Okay. Lekuk 1 payah nak trade. Sebab itu, kita tunggu benda ni berlaku. Lekuk 1, lekuk A, itu payah nak trade. Okay. Semasa kita masih lukis ke atas. Kenapa kita lukis ke atas? Disebabkan oleh U-shape. Mana U-shape? Hilang U-shape. Mana U-shape saya? Sekejap U-shape hilang. Patutlah saya update tadi tak nampak U-shape. U-shape pergi belakang dah. Oh, okey. Saya cari U-shape tapi tak jumpa masa pagi tadi. Tengah hari tadi baru sempat update chart sebab orang buat aircon. Okey, U-shape letak sebelah euro lah. Okey. The only sebab kita ni adalah ini dah buat lekuk 3. Ni 3. Dan kita jangka 4, selalu dibuat 5. Ni U-shape. Wassalam Rosni. Ni benda yang kita sebut semalam kan. Ni break. Lepas tu semalam dia naik balik. Dan apa yang kita katakan kat sini semalam Rosni, berdasarkan dinamik. Sini akan buat lekuk 3. Ingat tak apa kita cerita semalam? Ingat tak apa kita cerita semalam? Yang di sini, kita cerita waktu di sini kan. Ini akan turun buat lekuk 3. Negatif dollar dynamic. Ya? Ni yang kita cerita semalam, ingat tak? Pergi tengok recording semalam. Euro US dollar. Sini akan buat some sort of lekuk 3. Ni yang saya maksudkan kita buat dia sebagai 3, 3, 3 dan 3. Jangan kejar hujung. Tapi kalau ada trade dekat M5, M15 tak ada masalah. Dia tak sampai. Dia tak sampai. Yang dekat hujung-hujung ni payah. Dia punya cerita lain sikit. Dia ni boleh jadi 4. Habis. Dan naik ke atas. Jangan kejar. Don't trade. Pada waktu ini jangan trade US dollar. Yang anda nak trade semasa adalah kepada kawan ni. Ni boleh tunggu. Kalau dia ke atas ni boleh tunggu. Ni kalau dia dari sini, dia ke laut sikit. Ke laut sikit. Baru dia jatuh. Okey. Semasa kenapa kita masuk ke kata sebab kita sekarang ni kita jangka C kan. Kita cuma nampak 1, 2, 3, 3. Jadi ni
Saya malas nak lukis WXY sebab dia kena tulis satu-satu. Faham tak? WXY dekat MT5 ni anda kena tulis satu-satu. Bukannya ada dia punya ni auto, tak ada. Tak ada kat sini, ni tak ada. Tak ada. Mana dia? Tak ada. Ni tengok. Dia ada wave motif dengan korektif ABC. tu yang macam W ni saya tulis satu-satu tau. Ni tulis, ini teks. Nampak? Itu teks. Satu bila zoom out dia lari. Bila zoom out dia lari. Satu saya tunjukkan satu atau dua time frame dia. Kalau tak dia bertindih, tak nampak. Payah nak lukis dia. W ni, W biru ni saya tak tunjukkan. Bila H4 ni saya tak tunjukkan. Kalau tak, tengok kalau saya tunjukkan dia rupa dia macam mana. Ni Y kan, dah cantik dah Y. Tengok kalau saya tunjukkan. Tengok ni. Pergi H4, dah mancak engkau. Kena adjust satu-satu. Oh, masak. Faham? MT5 ni memang mencabar. Tahu saya dalam dunia ni, buat cat banyak-banyak macam ni, saya tahu saya seorang je yang guna MT5 ataupun MT4. Yang buat, kalau setakat 5-6 cat, ada ramai. Tapi buat banyak-banyak macam ni, saya tahu saya seorang je. Saya tahu saya seorang je, tak ada dalam dunia. Saya boleh claim benda ni. Saya tak nampak lagi. Ada tak ada nampak siapa-siapa lukis guna MT4 ataupun anda copy cat saya dan buat dekat MT4 ataupun MT5. Anda tengoklah betapa susahnya. Bukannya senang nak buat pakai MT4, MT5. Saya boleh claim dalam satu dunia ni jadi senang. Dalam dunia ni buat MT4, MT5 full mapping macam ni, dalam dunia ni saya seorang je. Tak ada dalam dunia, saya tahu. Kalau ada, bagi tahu saya. Saya nak tanya orang tu macam mana dia buat. Okey? Faham? Ini masih dijangka ke atas. Jadi ini adalah kawasan entry untuk AD je. Lain daripada tu saya tak ada. Euro AUD sini boleh entry tak? Kalau GA anda, kalau GA ni kena BE, anda nak agresif, anda masuk Euro AUD. Faham? Faham tak? Jangan enter GA. GA tunggu dia naik lekuk ni. Kita dah masuk sekali. Dia kena BE. Anda masuk ini pula. Ini bagi mereka yang agresif sahaja. Ya, di sini. Faham? Ni dah break high. Tak ada. Dalam dunia ni, Kimi, saya tahu saya seorang je yang buat pakai MT4 ataupun MT5. Yang buat 5-6 cat, saya tahu ramai. Tapi buat full mapping macam ni, dalam dunia, bukan dalam Malaysia, dalam dunia, saya tahu saya seorang je. Seriously. Saya berani claim benda tu. Sebab tak ada. Tak ada. Dulu-dulu saya tahu ada orang buat. Lepas tu dia orang pun give up. Dulu. Saya tahu ada. Lepas tu dia orang pun give up guna MT4, MT5. Faham? Faham? Kalau GA, if GA hit BE, anda tunggu EA. Faham? Faham tak apa saya cerita ni? Tapi ingat ini adalah entry agresif. Tarik Fibo jangan tak tahu tarik Fibo tak. %. Stop loss bawah. Stop loss bawah 1618.
Ni entry awal, ni agresif. Boleh faham? Okey, lain daripada tu saya tak ada. Yen Pay, nothing. Kita pergi satu-satu. Ada soalan untuk apa yang kita minat? Kita direct pergi kepada apa yang kita minat. Okey, so indeks lupakan. Ini kita masih jangka ke atas. US 30 masih jangka ke atas. US 100 masih jangka ke atas. DAX masih jangka ke atas. UK 100 tak perlu break yang ini. Ini boleh cuma habis di sini dan jatuh. Nampak? Sebab ini satu, ini dua. Yang lain-lain, ini tiga, ini empat. Dia cuma satu high saja lagi. Tapi kenapa kita lukis supaya dia sama? Senang sikit. Itu je. Semua chart saya sama kan. Nampak? DAX ni wave 4. US 400, US 100 wave 4. Kita cubalah samakan dia supaya ini pun lekuk 4. Tapi kalau ikut yang lain sini lekuk 3, sini lekuk 4. Faham? Ni maksud saya. Ni lekuk 3, ni lekuk 4, cuma naik lekuk 5. Manakala untuk DAX kat sini, untuk FTSE kat sini, ini lekuk 1, ni lekuk 2. Faham? Anda baru saja ada reset. Ni 1, 2. Jadi, dia nak buat 3, 4, 5, payah kan? Jadi, dijangka cuma atas ni, lepas tu jatuh. Okay, tak break high ni. Tak break. Saya tak nampak dia break. Cumanya saya biarkan macam tu supaya nombor-nombor dia sama. Apa pun anda tak trade dia. Okey, JP225 pun sama. Ini nampak macam tak break. Ini adalah 1, 2. Faham? Ini 1, 2. Bukan 3, 4. Okey, kita lukis dia sebagai apa yang seperti yang lain disebabkan oleh kita nak satukan. Satu saya buat sini sebagai flat. Faham tak? Maksudnya flat sini 3. Ni senang nak tukar 5. Jadi 4 ni boleh kat sini, 5 ni balik kat sini supaya senang sikit nak lukis. Faham? Jadi sini ni macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1 A, B, C. Sorry. W, X, Y. Jatuh. Faham? Jadi, okey. Ni saya nak uji pemahaman anda mengenai dinamik, mengenai struktur. Okey, tengok ada dua cerita. Satu adalah kita ada kumpulan FTSE UK 100 tadi dan juga kumpulan Nikkei. Satu, kita ada kumpulan US indices. Atirah. Wassalam. Serta DE 40. DAX. Apa beza dia? Beza dia, untuk US indices, kita ada 1, 2, 3, 4 dan dia break. FTSE 1, 2, 3, 4, ini tak break. Okey. Saya nak uji pemahaman anda mengenai benda ni. Ini break, ini tak break. Okey. Nabil, dengar benda ni Atirah, saya rasa Atirah dah tahu benda ni. Now, sekiranya ini memulakan 3 lekuk. Dan di sini tak break high.
dan memulakan pergerakan ke bawah. Macam mana anda lukis dua ni? Apa beza struktur dia? Saya tak akan lukis truncation. Kalau anda dengar edit wave yang lain, dia orang akan buat truncation kat situ. Saya tak akan buat truncation. Sebab truncation tu akan menyebabkan seorang lukis lain, seorang lukis lain. Ni contoh klasik untuk truncation dalam edit wave. Saya tak buat benda tu. Maksudnya, chartis lain, dia akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun dia akan lukis 1, 2, 3, 4 dan 5. Biarpun dia tak break high, ini truncation. Ini classic example of truncation. Saya tak lukis truncation. Sebab saya gunakan edit wave tak sama dengan orang lain. Saya gunakan sequence. Sequence jadi lain. Ini saya akan jadikan sebagai kenapa ada titik macam ni? 4 dan 5. Kita nampak lekuk dia cukup kan? Okey. Dan ini. Okey. Saya nak anda bezakan ya. Okey, yang hitam ni, saya lukis yang hitam dulu. Dia buat 1, 2. Okey. Jadi, di sini, 3 merah ni, dan di sini, kita akan lukis sebagai apa? Okey. Soalan saya adalah, ini struktur apa? Nombor 1 untuk dia punya correction. Ini struktur apa? Nombor 2. Supaya jumlah lekuk dia sama. Supaya sequence dia sama. Kalau dia turun daripada sekarang. Dan FTSE JP225 tak break high. Ni beza kita dengan edit wave lain. Kalau nak tahu. Ini beza kita market dynamic ataupun sequence dengan lain punya chartis. Lain punya waivers lah. Ni beza kita. Ni kunci dia. Ini kunci dia. Anda faham yang ini, InsyaAllah anda faham sistem 3711. Daripada sudut korelasi, ya. Okey. Nombor 1 anda akan lukis sebagai apa? Nombor 2 anda lukis sebagai apa? Dia mulai sama di sini. Katalah dia jatuh dari sini. Daripada sini. Dua struktur ni berbeza. Tetapi kita akan samakan dia punya jumlah ataupun mapping. Yes. Jadi nombor 1 ni kita akan lukis sebagai A, B dan C. Yang kedua ni kita akan lukis sebagai W, X dan Y. Depending kat mana dia habis. Faham? Tu beza dia. Yang pertama kita akan letak sebagai simple. Yang kedua kita akan letak sebagai kompleks.
Ayak. Wassalam kali. Kompleks. Boleh Zul? Itu beza kita dengan waivers yang lain. Ya, cara saya mapping berbeza dengan lain-lain waivers. Iaitu kita akan cuba untuk satukan. Lekuk dia akan sama. Yang tak samanya arah. Itu adalah something kita panggil sebagai first dimension dan second dimension. Line nombor 2, apa yang betul? Tak, dia maksud saya yang daripada hijau ni dia start sama. Ya, sebab sini tak buat high, sini buat high. Jadi start daripada situ untuk kita samakan the whole structure ni. The whole structure ni supaya sama. The whole correction kat sini, jumlah lekuk dia jadi sama. Sebab ni jatuh awal. Tu beza kita. Correction yang ini bermula lewat. Ni bermula lebih awal. Ini adalah dia lead untuk correction. Ni lag untuk correction. Untuk correction. Supaya daripada hijau ni dia sama. Daripada hijau ni. Tu beza kita dengan 1930. Tu beza utama kita. Boleh? Okey. Jadi ada dua cerita kat market sekarang ni. Kita ada kumpulan-kumpulan seperti US 500 yang break high 3 ni. Kita ada kumpulan seperti FTSE yang tak break high. Still lekuk 5 Ustaz. Still lekuk 5. Ni masih lekuk 5. Yang sini 5. Yang ini, sini 5 dia. Maksudnya tempat ini, dalam kawasan ni. Maksudnya kita akan, kalau dia jatuh, then FTSE dekat sini, kita akan alihkan 5 ni balik kat sini. Faham? Cukup, lekuk dia cukup. Sini alih je, 3 sini, 4 sini, 5, ni 3, ni 4, ni 5, lepas tu jatuh. Faham? Jadi dari sini, yang lain tu high. Ya? US 30, barulah dia 1, 2, 3. US 30 akan buat apa? Akan buat ABC. Anda semua ni ada dalam chat saya. Kalau anda tengok chat saya, ada lukis balik. Atirah, nampak kan Atirah? Atirah Singapore. Saya rajin juga kadang-kadang scoding dekat Facebook. Tak ada kerja lain. Faham? Jadi kita akan buat UK 100 macam ni. Tapi kawasan ni WXY. Okey. Yang pelik Atira, Singapura, Indonesia rajin tanya soalan, rajin ni, bukan kata Malaysia, saya tak pukul rata Malaysia. Kat Malaysia ada yang rajin, tapi sepatutnya yang keliling saya ni lebih rajin. Faham? Sebab diorang ada boleh jumpa saya pun. Nabil nak jumpa, turun, datang.
Saya tak pergi dinner sebab Nabil. Belum lagi bagi tahu dekat Noh. Belum lagi kontak Noh. Nanti bagi tahu Noh. Noh sibuk dekat gym. Saya nampak Noh sibuk kat gym. Nampak Kimi handsome jadi pahlawan. Kan? Saya fikir Atirah jiran Kimi. Tak, Atirah kan. Jiran Galih. Kan? Yang dekat Indonesia, dekat Singapura, ramai yang hantar. Tapi saya tak hantar kat grup. Atirah hantar kat grup. Sepatutnya yang keliling saya ni, yang ada akses, bila-bila bang jumpa, jom. Saya senang kan nak jumpa. Tak ada saya nak minta belanja kan. Sampai gaduh dengan Nabil nak bayar. Tanya Nabil. Saya tak ada nak ni, tak ada free, jumpa. Kesekian. Tak ada. Saya jumpa lagi ramai orang biasa. Tapi sepatutnya yang keliling saya ni nak jumpa. Galih kena ambil flight nak jumpa. Kan? Galih kita ingat, Galih jangan lupa durian. Saya kalau jumpa Galih, kita pau dia. Kau ingat aku lupa Galih? Tak ada, lupa je. Tanya Kimi. Kalau Galih datang, kita ambil kat airport Galih. Serius. Kita ambil kat airport. Kan? Terus bawa kedai durian. Saya tak lupa. Mana dia lupa. Sunbi, kalau Galih datang, saya belanja flight Sunbi datang. Okay? Saya belanja flight Sunbi datang. Datang sekali. Saya belanja flight Sunbi. Tempat tinggal sendiri ya. Okey, faham? Faham apa yang kita tengah. Tapi apa pun ada tak kat situ. Saya pun nak jumpa. Kalau dekat itulah. Saya perlu berenang kalau nak jumpa. Durian Belanda. Tak ada je kali. Tak ada. Kita orang ingat kali. Musang King. Paling kurang pun Blackton. Kita tak ada je. Galih menyorok sampai hari ni. Datang KL tak nak bagi tahu. Mati aku. Ramai kita tunggu dekat 30 orang ni kali. Alah, 5 pip je. Kan? Okey. So, UJ kita masih jangka ni. Ni boleh habis dan ke bawah. Ni habis B. Kalau ni berlaku, dolar hancur. Ini berlaku kalau FOMC kata dia tak naik rate. Faham? Boleh tak berlaku? Boleh. Kalau ini berlaku, then dollar index akan extend. Ini akan extend lagi. Ini jadi benda lain. Ini jadi satu. Ni seperti yang kita ceritakan dulu kan. Di mana dollar index ni sebenarnya dia melengkapkan yang lebih besar. Betul. Sudah janji. Saya bayar flat Sunbi. Asal kita dapat power kali. Kali terus senyap. Dia tengah rekod, nanti dia edit bab ni. Tak ada. Tak payah beli iPhone Pro. iPhone Pro murah je. iPhone Pro 7,000 lebih. Durian 30 orang. Durian 30 orang. Kali 3 dengan harga iPhone tu kali. 3 kali ganda. Boleh, Galih boleh. 5 pip je. Kan Galih? Kimi tunggu tu Galih. Kimi ramai kawan. Faham? Okey, kita tengoklah apa jadi. Okey, kenapa kita tak lukis UJ tadi jatuh berdebuk macam tu? Sebabnya indeks kita cuma jangka satu lagi lekuk ke atas. Untuk dolar, untuk main indices. Tapi kalau ini jatuh ke atas ke bawah, indeks akan melonjak. Inflasi. Saya tak nampak. Rosdi pun datang. Jangan terkejut kali. Serius. Dia kan kita lupa Rosdi. Dia rekod lagi tu. Kat YouTube dia kan. Kita tengok lah. Ada rekod ni. Okey, Euro JPY masih ke atas. Tak ada apa-apa lah. Sama lah. Ni Yen Pay tak ada perubahan. Jadi masih tunggu. Ni mungkin habis. Ni nampak macam habis. Ni belum lagi, sikit lagi. Jadi biar dulu. Kalau RSI dia break, then kita akan lukis ke atas.
Kali 30 pun boleh kan. Dia ingat kita lupa sendiri. Saya tak lupa. Mana lupa. Saya ni nampak macam ni. Saya ingat tau. Jangan. Saya lupa kadang-kadang gurau-gurau tapi tak lupa sekali. Okay, faham? Ni boleh habis Kalau ni habis, dan kita ke laut sikit. Maksudnya, ini akan ke laut sikit lebih sikit macam ni. Tapi apa pun nak tunggu lebih-lebih, saya letak limit order, habis cerita. Saya tak peduli. Okay? Kate JPY pun sama, dollar index sama. Tak ada apa-apa ni. Ingat untuk GA, gold tak ada apa. Gold 4 ni boleh habis. Ataupun satu lagi ke bawah. Betul ke ni? SB. Silver ni nampak macam habis. Tak ada apalah nanti. Jangan kejar kat atas ni. Boleh buy tak, jangan buy kat atas. Dah kenapa kau buy kat atas ni? Faham tak? Janganlah buy kat atas ni. Jangan. Kalau nak buy, anda buy bearish, tunggu dua ni jadi, anda buy bearish. Faham tak? Saya tengah tunggu dia pull back. Itu je. Bearish ni canak-canak, tak turun-turun. Faham? Ada nampak apa-apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Tunggulah dia buat 3. Dan ini melabur. Ini bukan trading. Faham? Tak faham juga, tak tahu. Okey. Tunggu dia. Ini bukan trading. Ini bukan trading. Ini melabur. Sini baru trading. Pullback ini baru trade. Ni trade. Ni trade. Ini invest. Faham? So, apa sini invest? So, kita tak ada trend lagi. Sini kenapa trade? Sebab dia dah ada trend. Tu beza dia. Trading tu ikut trend. Invest tu bila harga murah. Tu beza dia. Faham? Tunggulah harga murah. Dah kenapa kau beli kat atas tu? Jadi, ini sama dengan gold. Pergi tengok chart dia. Sama tak dengan gold? Okay? Lain apa lagi? GA tadi ingat? GA. Jangan melebur sudah ni. Trade candle sebatang letak masak. Faham, Lokman? Okay. Yang ini ingat siapa yang enter yang ini, stop loss anda dekat entry plus ni plus apa? Spread. Sebab ini mungkin buat ke bawah. Sebelum naik balik. Kalau ini berlaku boleh entry lagi tak? Tak. Kita tunggu Euro AUD. Pahit. Pahit. Apa benda pahit? Oh, Kelantan. Kelantan. Nantilah. Nabil tahu. Saya berminat untuk nak tinggal kat Kelantan. Tapi masalahnya dua je. Satu internet, satu air. Air saya tahu dah cara nak selesaikan masalah. Tapi internet, kalau ada ni, something yang ni, saya berminat untuk pindah ke Kelantan. Lepas anak habis sekolah. Tinggal lebih kampung lah. Tapi internet kena cantik. Bersara lah. Betul sendiri. Ni masanya untuk anda membeli saham pada harga murah. The last leg turun. Saya minat, seriously. Saya minat untuk bersara dan duduk dekat ni. SKMK. Apa tu SKMK? Okay, faham? Faham apa overall? Masa tu internet laju dah. Masa tu bila? Tahun depan. Kalau saya boleh,
Minggu depan, bukan minggu depan, tahun depan saya start membeli property atau tanah, buat rumah, kan, tahun depan. The moment anak saya habis Form 5, then dah boleh pindah. Sebabnya, you semua, you mana-mana boleh, kan. Pindah Kelantan. Saya minat, seriously. Kelantan minat, kan? Boleh masuk kampung, lalu sungai, tiba-tiba kan ambil. Faham? Okay, kalau ini kena BE, tunggu ini kat bawah. Boleh? Ini ada setup. Bukan pasal kos saja. Okay. Kita ada berapa minit lagi? Alah, 258 dah. Sunbi tak bagi tahu tinggal 2 minit. Okay. Now, ada apa-apa tak soalan untuk market? Saya orang Kelantan kena transfer Kuching. CMJ pula nak ke Kelantan. Ustaz Demeng, Kuching kat mana? Sini ada Kuching. Sini ada Kuching. Macam mana nak naikkan benda tu balik? Okey. Susah pakai benda. Starlink 1 biji. Mungkin kalau dia laju, Kang, ada awan hilang internet. Kelantan ni ada salji sendiri. Jangan heran. Okey. Saya ambil masa 1 minit ya. Antara konsep dalam financial freedom untuk anda, untuk cerita financial freedom, dia ada 2. Satu daripada sudut passive income, kan. Passive income. You have enough passive income to cover your expenses. Kenapa saya berminat untuk Kelantan? Ni, faham tak? Budu sedap kali. Saya dulu makan nasi, budu tabur atas tu. Orang Kelantan pun geleng kepala. Habis kesedung aku. Faham tak? Ini kita akan turunkan. Faham? Dan barulah kita cerita pasal ni. Financial freedom. Faham? Satu, saya berminat dengan Kelantan dari dulu ni. Boleh? Okey. Jalan Simpang 3, Sultan Iskandar, tingkat berapa? Tingkat 17. Itulah. Orang Minang. Allah. Saya tahu Galih kenal durian. Yang penting budu apa semua tak penting Galih. Saya tahu Galih kenal durian dia. Jadi kita tuntut yang tu je. Balik Kuching je bang. Hari-hari hadap jam. Itulah tak tahan. Okey, jadi kita berhenti rehat sekejap. Dan selepas ni kita sambung mengenai market dynamic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sekejap.